Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu kejutan daripada SPRM yang tentunya mengejutkan seluruh Malaysia, mengejutkan juga kepimpinan Anwar Ibrahim, mengejutkan seluruh 222 ahli parlimen. Disahkan hari ini, SPRM telah menahan pegawai SPRM sendiri. Oh, ini memang menarik. SPRM tahan SPRM. Selain itu, SPRM juga memburu Datuk Roy bersabit rasuah jana wibawa. Wow, siapa Datuk Roy? Ini paling menarik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawainya dan 3 lagi individu, termasuk seorang wanita pada Khamis lalu kerana disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan kes program Jana Wibawa. Nah, syukurlah kedapatan juga akhirnya kan. Mahu supaya program Jana Wibawa tidak disiasat. Pegawai ini pula meminta menerima rasuah sebanyak RM400,000. Nah kan, wanita berkenan sudah dibebaskan dengan jaminan SPRM, manakala 3 lagi suspek sedang berada dalam reman hingga esok. SPRM kini sedang mengesan seorang lelaki dikenali sebagai Datuk Roy yang dipercayai perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan kes berkenan. Lelaki itu yang berusia lingkungan 50-an sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penangkapan yang dilakukan itu. SPRM sama sekali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak, termasuk pegawai sendiri sekiranya terbabit dengan sebarang kegiatan yang menyalahi undang-undang, katanya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang paling mengejutkan kita dan inilah yang paling menguntungkan kita. Apabila SPRM benar-benar melaksanakan tugas yang sewajarnya, tanpa mengira bulu, tanpa mengira siapapun mereka. Ini yang kita kehendaki berlaku dalam negara kita. Tidak berlaku unsur pilih kasih. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Siapapun mereka harus ditangkap tanpa mengira atau tanpa pengecualian. Menariknya hari ini SPRM telah mengesahkan seorang pegawai mereka telah ditangkap dan memburu Datuk Roy kerana bersabit rasuah jana wibawa. Apa yang berlaku? SPRM menahan seorang pegawainya dan 3 lagi individu termasuk wanita kerana disyaki meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelakkan siasatan kes program Jana Wibawa. Sebenarnya, kenapa sampai begini? Apa yang nak disembunyikan sangat dalam kes program Jana Wibawa ini? Tanpa ada perbuatan begini, kita pasti memikirkan ada sesuatu yang tak kena. Tapi dengan adanya siasatan begini, lagilah kita memikirkan ada sesuatu yang tidak kena. Kalau pegawai SPRM sendiri cuba mau tutup, cuba untuk mengelakkan siasatan membabitkan kes program Jana Wibawa ini, bayangkan apakah rahsia yang sebenarnya tersembunyi dalam program Jana Wibawa tersebut. Terima kasih kerana telah menonton channel ini, share video ini supaya semua orang tahu ini adalah isu yang paling panas hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terbukti sekarang, akhirnya Muhyiddin sama saja seperti Zahid Hamidi. Kalau sebelum ini dalam PRU 15 yang baru-baru ini, seringkali kita pernah mendengar kata-kata seperti 1 undi untuk UMNO, 1 undi untuk Zahid. Kali ini, apa bezanya? 1 undi untuk Bersatu, 1 undi untuk Muhyiddin. Tiada bezanya. Terbukti akhirnya Muhyiddin sama saja seperti Zahid Hamidi.
Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin akhirnya terbukti sama dan saling tak tumpah perangainya seperti Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, di mana kedua-duanya enggan melepaskan jawatan selepas didakwa di mahkamah. Sementara Zahid Hamidi sebelum ini berkeras enggan melepaskan jawatannya kerana beranggapan pendakwaan terhadapnya ketika era Tun Mahathir Mohamad berkuasa kali kedua sebagai bersifat politik dan terpilih. Muhyiddin pula diputuskan oleh MPT agar tidak melepaskan jawatannya yang sedang disandangnya. Tanpa terdengar bekas Perdana Menteri itu ada menghantar surat peletakan jawatannya, MPT Bersatu sebaliknya lebih dulu menolak beliau daripada melepaskan jawatannya. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas MPR Bersatu yang dipengerusikan oleh Muhyiddin sendiri malam tadi. Barangkali keputusan MPT Bersatu malam tadi bersesuaian dengan pendirian Muhyiddin yang mahu menyerahkan nasib serta kedudukannya kepada parti menentukannya. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, MPT Parti Sebulat Suara menolak peletakan jawatan Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu. Ini kerana MPT menegaskan bahawa pertuduhan ke atas Muhyiddin dibuat atas jawatan beliau sebagai Presiden Bersatu dan bukannya pertuduhan atas kapasiti peribadi. MPT memohon semua ahli dan penyokong bersabar dan bertenang dalam menghadapi ujian yang besar yang bersifat zalim dan fitnah ini, katanya dalam satu kenyataan. Tidak kira apa sekalipun hujah yang cuba digunakan untuk mewajarkan keputusan demikian, pokoknya apa yang dilakukan Zahid Hamidi dulu, itulah yang ditiru oleh Muhyiddin sekarang ini. Sama gaya dan sama tujuan, cuma olahan skrip serta jalan cerita saja yang berbeza. Ternampak sama seperti Zahid Hamidi, cubaan untuk menggunakan jawatan dalam parti sebagai perisai terhadap pendakwaan di mahkamah tetap menjadi keutamaan. Maknanya, apa yang dilemparkan kepada Zahid Hamidi dulu sudah berbalik kepada diri sendiri. Dalam bahasa kasar sikit, pigidah semua sembang saja lebih. Zahid Hamidi agaknya sekarang ini tentu sedang ketawa tak berhenti-henti kerana beliau sudah ada kawan yang sama-sama berjawatan Presiden Parti sedang berdepan pertuduhan di mahkamah serta sama-sama pula pengecut enggan melepaskan jawatan dan sama-sama lagi mahu menjadikan jawatan dalam parti dan parti masing-masing sebagai perisai melindungi diri. Saya pun dalam hal ini teringin nak tumpang ketawa sekali. Apa yang Muhyiddin perlu sedar, mengambil contoh Zahid Hamidi, terus memegang jawatan dalam parti dan kemudian berdepan undi rakyat dalam PRU, ia lebih mungkin menghasilkan keputusan yang lebih buruk lagi. Lihat saja bagaimana UMNO daripada 54 kerusi parlimen yang dimenangi pada PRU 14, tetapi hanya mampu menang 26 kerusi saja pada PRU 15 lalu. Meskipun banyak sebab mendorong keputusan sedemikian, salah satunya tentulah kerana UMNO ketika berdepan PRU 15 dalam keadaan masih dipimpin oleh Zahid Hamidi yang belum selesai perbicaraan kesnya di mahkamah. Apakah Muhyiddin juga mahu membawa Bersatu beroleh keputusan yang lebih buruk pada PRU 16 akan datang? Ditulis oleh Sabuddin Husin, diubah suai oleh Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.